Saya ambil beberapa contoh daripada para ulama tentang faham daripada hadis tadi ni. Hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana menentukan keimanan dan keislaman seseorang. Maka kata Imam Syafi'i, status keislaman seseorang hanya dipastikan selepas mengucapkan dua kalimah syahadah. Lebih baik lagi sekiranya orang tersebut diuji dengan persoalan tentang hari kebangkitan. Lepas kita suruh dia mengucap la ilaha illallah, dia pun mengucap, dia pun menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, dia menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tambah satu lagi soalan, adakah kamu beriman dengan hari kebangkitan, hari mahsyar? Dia pun kata ya. Sebab Nabi tambah soalan itu lagi dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Muwatta ada Nabi tambahkan soalan itu. Tuan-tuan, maka berkata Imam Syafi'i, tak payah sebutlah Imam Syafi'i itu siapa. Maka Imam Syafi'i kata status keislaman seseorang hanya dipastikan selepas mengucap dua kalimah syahadah. Imam Syafi'i sebutkan perkara itu di dalam kitab Kemudian lagi kita tengok lagi apa kata para ulama lain lagi. Saya ambil sebahagian je tuan-tuan daripada yang banyak tadi. Al-Imam Ibn Hajar sebut dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah syarah Sahih Al-Bukhari. Ketika membahaskan tentang perbahasan di mana ini ataupun yang berkaitan dengannya, inna idrakal uquli li asrarir rububiyyati qasirun fala yutawajjahu ala hukmihi lima wala kaifa kama la yutawajjahu alaihi fi wujudihi aina wa haitsu. Sesungguhnya pemahaman akal kita terhadap rasa-rasa ketuhanan Allah itu terbatas. Maka tak boleh dihadapkan pada hukum Allah. Kenapa? Bagaimana? Sebagaimana tak boleh kita nak hadapkan kepada Allah pada kewujudan Allah itu dengan soalan di mana dan haitsu. Bukan kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tahu iman seseorang, uji keislaman seseorang pada menyatakan, melontarkan soalan di mana Allah ataupun di mana. Itu disebut dalam Fathul Bari jilid 1 muka surat 219. Seorang lagi ulama hadis, tadi ulama hadis tak payah ceritalah, Imam Ibn Hajar ma'ruf la yu'arraf lah. Sangat masyhur. Pakar, penghurai terbaik Sahih Bukhari. Seorang lagi Imam Al-Hafiz Al-Qurtubi ketika mensyarahkan Sahih Muslim. Ketika mensyarahkan hadis ini, tuan-tuan tengok Al-Imam Al-Hafiz Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim fi Syarh Muslim, ketika menghuraikan hadis ini, dia kata ucapan jariyah, jawapan jariyah kepada Nabi Allah fis sama adalah tidak sesuai dengan zahirnya, dengan sepakat seluruh umat Islam. Tak boleh faham cara zahir hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, aina Allah itu Nabi tanya tempat Allah. Itu maksud faham cara zahir. Tak boleh. Dalam ucapan jariyah tersebut, kata Imam Al-Hafiz Al-Qurtubi, maka wajib diyakini di dalam ucapan jariyah tersebut terdapat dorongan takwil bagi ulama yang mentakwil. Maksudnya, kata Imam Al-Hafiz Al-Qurtubi, dalam ucapan jariyah tadi, Allah fis sama itu, bila dia jawab Allah di langit, mesti takwil.
kita kena takwil. Kita tak boleh faham cara literal tempat Allah. Kita kena faham, iaitu kena takwil bukan tempat, tetapi Rasulullah tanya tentang kedudukan makanah Allah Subhanahu Taala. Dan barang siapa yang memaksudkan secara zahir, maka dia adalah sesat. Siapa yang maksudkan secara zahir, secara literal, dia adalah sesat. Kemudian Al-Imam Suyuti juga pernah mensyarahkan Sahih Muslim dalam kitabnya yang bernama Dibaj. Begitu juga apabila Nabi menyebutkan di mana Allah, kata Imam Suyuti, dan jariah tadi pun jawab di langit, hadis ini di antara hadis sifat, adalah termasuk hadis sifat yang maknanya ditafwid kepada Allah dan tidak membicarakannya serta dengan meyakini tanzih. Kata Al-Imam As-Suyuti ketika mensyarahkan hadis ini dalam kitabnya Ad-Dibaj fi Syarhi Muslim, dia kata ada dua cara ulama faham. Yang pertama, kita tafwid hadis ni, kita serah kepada Allah Ta'ala apa maksud dia. Yang kedua, kita takwil. Kita takwil. Maka nak bagi tahu di sini juga Al-Imam Suyuti nak bagi tahu tak boleh faham secara literal, secara harfiah. Yang keempat, Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim. Ini saya baca balik buku karangan Dr. Umar, 40 hadis sifat Allah dan tafsirannya mengikut para ulama. Perkataan Allah di langit dalam hadis ini termasuk dalam perbahasan akidah yang cukup rumit dan sukar, kata Imam Al-Qadhi Iyad. Dr. Umar hurai ayat itu. Hal itu kerana perkataan Allah di langit itu seolah-olah menetapkan tempat bagi Allah. Kalau kita hurai cara zahir, cara literal, cara harfiah, seolah-olah kita menetapkan tempat bagi Allah, padahal Allah tak boleh dikatakan bertempat kerana Allah bukan jauhar dan bukan jisim. Allah bukan sesuatu yang mengambil ruang. Menetapkan tempat bagi Allah sama dengan menetapkan bagi Allah sifat makhluk yang terhad dalam tempat dan arah tertentu, kata Dr. Umar. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, seorang ulama salaf menghuraikan tentang akidah. Ulama salaf menghuraikan tentang akidah dalam kitabnya yang sangat masyhur, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dia ulama salaf, dia karang kitab akidah, nama Aqidah At-Tahawiyah. Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Allah tidak diliputi oleh arah yang 6 seperti yang berlaku pada makhluk. Arah yang 6 adalah, ini huraian daripada Dr. Omar, arah yang 6 adalah atas, bawah, kanan, kiri, hadapan dan belakang. Al-Qadhi Iyad membawakan satu maklumat yang penting. Al-Qadhi Iyad mengatakan bahawa semua kalangan sepakat untuk tidak memahami hadis ini, hadis Ainallah itu, secara harfiah, dan sepakat mentakwil maknanya. Ulama sepakat kena takwil. Tak boleh faham secara harfiah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah manhaj ulama ahlu sunnah wal jamaah pada menghuraikan hadis di mana Allah itu. Jadi saya harap huraian ringkas saya itu dapat difahami oleh kita semua, sama-sama dapat difahami oleh kita semua. Yang akan saya rumuskan, nombor 1, hadis tu memang riwayat Imam Muslim, tetapi ia berbeza, bertentangan
makna dan fahamannya dengan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan daripada riwayat-riwayat lain yang lebih sahih. 2. Para ulama sepakat bahawa hadis itu tidak boleh difahami secara literal dan harfiah. Mesti difahami dengan cara takwil. 3. Ulama juga sepakat untuk menentukan keislaman seseorang, menguji keimanan seseorang, yang paling betul sekali ialah dengan meminta untuk orang itu menyebutkan kalimah ataupun minta dia menyebutkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, soalan aina Allah, di mana Allah, dan jawapan di langit, itu bukan kaedah Ahlus Sunnah, bukan pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menentukan keimanan seseorang, untuk menguji keislaman seseorang, seperti pendapat-pendapat ulama yang telah saya bawakan sebentar tadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.